Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Soal Rakyat secara langsung dari Suri Bisri Pentas bersama saya Ali Iskandar. Kita baru saja meraihkan ulang tahun kemerdekaan ke-63 dan Hari Malaysia bakal menyusul 2 minggu lagi. Sepanjang bulan kebangsaan ini, banyak kisah dikongsi generasi terdahulu tentang perjuangan dan pengorbanan dalam membentuk dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara bernama Malaysia. Pengalaman suka duka ini tidak lain ialah untuk mencetus kesedaran betapa kemerdekaan dan keamanan yang dikecapi mempunyai tanda harga. Harga sebuah keamanan semakin lama semakin mahal, sementara ancaman yang datang tidak hanya zahir di mata tetapi yang menyelinap di benak fikiran. Kisah tentang perjuangan, biarpun nostalgik dan menggundah, harus terus diceritakan sebagai pedoman agar dapat menjadi sandaran untuk kita semua terus berusaha mempertahankan keamanan negara tercinta. Malam ini Soal Rakyat akan juga berkongsi cerita tentang sekeping logam berbentuk bintang berbucu 5 yang terukir padanya sebuah mahkota dan sepasang keris bersilang. Ia diberi nama Pingat Panglima Gagah Berani. Pingat ini ialah pengiktirafan kedua tertinggi dalam senarai pingat pingat keberanian persekutuan. Tatkala disemat di dada insan yang terpilih, Pingat Panglima Gagah Berani menjadi pengiktirafan terhadap keberaniannya yang luar biasa ketika mendepani ancaman musuh negara. Pada malam ini, kami tampilkan salah seorang pemiliknya yang menyimpan suatu kisah perjuangan yang bukan calang-calang. Jadi diperkenalkan kepada anda pada malam ini secara langsung di studio, meja bersara Datuk Salahuddin Abdul Muttalib, veteran Angkatan Tentera Malaysia. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum. Apa khabar? Terima kasih banyak sudi menerima undangan Soal Rakyat. Kita jumpa di Tugu Negara beberapa hari yang lalu ya untuk sambutan Merdeka. Baik, Datuk antara penerima pingat Panglima Gagah Berani. Ini satu pengiktirafan kerajaan terhadap apa yang Datuk telah laksanakan ketika berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia. Dan kalau boleh kita nak menelusuri kisah Datuk pada malam ini, ya, daripada awal pembabitan sampailah kisah-kisah yang meninggalkan kesan mendalam pada Datuk. Barangkali dapat diceritakanlah di awal-awal perbincangan kita ini tentang Datuk yang lahir pada 1948 ya? Ya, 1948. Ketika itu negara sedang berhasrat berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Ya. Ketika itu suasananya bagaimana Datuk? Sebenarnya kan masa tu kita ni dah bawah penjajahan British lagi. Jadi semua pelajaran dan sistem pelajaran semua di bawah British juga lagi masa tu. Dan tentera British pun banyak lagi masa saya kecil dulu lah. Okey. Dan adakah Datuk rasa kegairahan meraih kemerdekaan itu dan apa yang buatkan Datuk nak menjadi anggota tentera? Sebenarnya rumah saya sebenarnya sebelah kem tentera. Okey. Dulu kem tu di Ashby Road Ipoh. Saya berasal dari Ipoh. Ashby Road lepas sebelah kem Ramillies Camp nama kem tu ditempatkan 13-18 Hussars. 13-18 Hussars satu British punya regiment. Dia panggil tank regiment. Ya. Jadi saya terlampau minat dia punya ceremonial dress. Okey. Ceremonial dress dan tank. Jadi saya kata satu hari saya akan saya nak masuk regiment tu. Okey. Jadi masa di sekolah saya bersekolah di St. Michael Institution Ipoh. Saya minat sangat pada tentera, saya masuk kadet, dia panggil sekarang kadet bersatu. Dulu dia panggil military cadet saja. Okay. Saya masuk dan pergi menembak dengan dia, pergi semua tu. Jadi minat tu ada sentiasa ada di dalam saya lah. Jadi minat tu lebih kepada melihat apa yang di depan mata, bukan sebab perjuangan menentang penjajahan ataupun apa. Tidak, masa tu awal mula itulah. Itu yang pencetusnya sekali. Okey. Kemudian saya lepas saya sekolah di St. Michael's, dulu semua pelajaran dalam tertakluk pada England ya. England. Itu setelah saya habis senior Cambridge, ada periksa senior Cambridge, dan saya terus masuk ke dulu panggil RMC, sekarang dipanggil Maktab Tentera Raja. So masuk sana selama 2 tahun. Di Maktab Tentera. Di situlah build-nya saya punya inspiration untuk mempertahankan negara, untuk negara, bangsa dan agama. Di situlah start mulanya saya dibentuk di situ lah ya. Dibentuk di situ. Okey. Jadi dalam kata lain daripada kecil mempunyai cita-cita lah dan
difahamkan menurut pembacaan ibu bapa tidak begitu bersetuju dengan tidak. cita-cita ni. Ayah saya seorang guru sebenarnya. Seorang guru. Dia tak saya jadi guru. Okey. Jadi dia enroll saya dulu ada Teachers Training College kan. Nama DTC, Day Teachers Training College. Dah masuk sana, dah enroll sana. Saya lari. Saya masuk tentera. Okey. Masuk interview pun saya pergi sendiri dan tak ada siapa hantar. Dan semenjak saya masuk tentera tu, selama 2 tahun tak bercakap dengan saya lah. Oh, betul-betul berkecil hati betul. Dia guru besar satu sekolah lah di Ipoh tu. Jadi bila adik saya masuk jadi cikgu, baru dia bercakap. Masih ada pengganti dia lah kononnya. Selain daripada tidak mahu mengikut jejak langkah ayahnya Datuk, ada sebab lain ke mungkin dari segi membahayakan diri ke ataupun macam mana mereka tidak bersetuju dengan cita-cita Datuk menjadi tentera ni? Tujuan ayah saya tu ialah untuk ikut jejak langkah dia. Oh memang itulah. Ayah saya tu train daripada dulu panggil Sultan Idris Training College di Tanjung Malim. Yang sekarang UPSI lah. UPSI lah sekarang UPSI. Masa tu dia sama dengan sama batch dengan Tun Ghaffar Baba. Baik, bukan calang-calang orang jugalah ayah anda Datuk. Bermakna tidak mahu mengikut jejak langkah, kemudian ada sedikit berkecil hati di situ dan selepas adik masuk jadi cikgu baru dia keluarga boleh menerima lah. Dia datang balik masa hari saya commission, dia bagi tauliahkan pada 12 bulan April tahun 1969. Kalau diandaikan pada era begitu, tak dengar cakap mak ayah ni, orang kata macam anak derhaka. Ketika itu macam ada Datuk rasa bersalah juga menyertai? Rasa juga bersalah juga. Rasa bersalah. Bila balik rumah masa cuti semester break macam tu, ada macam break. Ya, tak bercakap lah. Saya tegur, saya salam gitu, tak bercakap. Marah tak ada lagi. Okey. Dan selepas keadaan reda dan selepas Maktab Tentera Raja ke mana? Okey, lepas saya Maktab Tentera Raja, saya ditukarkan saya ditauliahkan pada 12 bulan 4 tahun 69. Saya ditukarkan ke satu peninjau. Satu peninjau masa itu base di Port Dickson. Pada tu, lepas tu, berlakunya 13 Mei, kita dapat information tu petang tu, lebih kurang dalam pukul 5, kita siapkan satu skuadron daripada B skuadron satu peninjau diarahkan ke Kuala Lumpur. Okey. Jadi Kuala Lumpur tu saya masa itu saya sebagai yang baru masuk, dia ada senior saya seorang tu, nama dia Lieutenant Rahman Adam. Dialah yang bawa saya, dia lead konvoi tu. Okey. Jadi saya front rifle troop, dia front scout troop. Okey. Baik, kita nak cerita tentang peristiwa 13 Mei itu nanti ya, Tok. Cuma sekarang ni kita nak cerita tentang aspirasi Datuk lah dalam bidang ketenteraan ini. Jadi kalau boleh dapat dikongsikan peninjau tu apa maksud? Peninjau tu tugasnya. Dia reconnaissance regiment dia panggil. Kalau dalam bahasa Inggeris mengandungi kereta perisai. Ya, scout car dia panggil. Kereta perisai. Dia ada 2 troop scout car dan 2 troop rifle troop. Jadi saling bantu. Buat rifle troop ni untuk sebagai infantry role. Whereas yang scout car ni dia bagai protection, dia jalan dululah. Selalu dia orang ni pergi dulu. Kalau ada apa operation, dia orang jalan dulu. Macam kalau istilah sekarang orang kata recce lah. Recce lah, dia lah. Ya. Dia recce. Reconnaissance tu short form dia recce. Recce betul. Okey. Dan memang Datuk memang berminat untuk masuk regiment ni. Saya memang minat peninjau ni. Pasal kereta besi tu lah. Dan uniform dia yang cantik. Oh, okey. Uniform dia ikut British style. Dia pakai seluar dia ketat, warna biru. Dia pakai spur. Ada spur, ada sand brown. Lepas tu chainmail. Itu yang cantik tu. Okey. Cantik betul tu. Maknanya Datuk juga melihat estetik uniform tu juga lah yang buat Datuk tertarik. Okey, masa awal-awal menyertai tentera di kemudian apabila ditempatkan di Port Dickson, Datuk pernah terlintas tak yang kerjaya Datuk ni sangat-sangat mencabar ketika itu di awal pembabitan? Mula tu tak begitu yalah, tak terasa lah. Bila startnya bila kita baca yang kita ni kena pergi operation, masa tu scout troop ni recce regiment ni ditugaskan di Changlun. Changlun rotation. Satu skuadron masa tu di Sabah,
di Tawau, satu section, satu skuadron di sini. Di Changlun. Ya. Itu untuk satu reki. Okey. Yang dua reki dan dua regiment masa tu. Dia base di Mentakap. Satu di Jeli dan satu skuadron di Sarawak. Baik. Okey. Jadi dia orang rotate lah. Dia ada 4 skuadron masa tu. Dan sekali pergi itu berapa lama? Sekali pergi 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Okey, kami nak tunjukkan, sebab saya nak dapatkan gambaran Datuk 18 tahun berkhidmat dengan ATM kan. Kalau kita tunjuk peta, Datuk boleh tunjuk di mana Datuk bertugas sepanjang 18 tahun tu? Oh, boleh. Okey, kalau boleh kita naikkan peta. Okey, ini peta Malaysia. Okey, di mana yang Datuk bertugas? Okey. Ya. Di sini. Okey. Sini saya pernah bertugas. Di sepadan sini. Okey. Dan satu lagi di sini. Okey. Ini dibentung raup dengan kuali lipis. Masa tu komunis dah turun ke bawah masa tu. Masa tahun 60-an dan 60-an dan early 70-an, semua komunis di atas ni, lagi ke atas. Lepas masa dia turun. Itu di sekitar tahun? Ini di atas tahun 69, 70, 71 di atas lagi lah. Okey. 72. Lepas tu baru dekat start dengan 75, 76 dia start. Di sebelah. Dah turun bawah. Okey. Dan selain daripada di Semenanjung, Di Sarawak. di Sarawak. Di Sarawak. Ya. First division daripada ujung ni, tip ni ujung ni dia Tanjung Datu panggil dia. Okey. Tanjung Datu bawa Semantan, Dondu, Kuching itu sampai ke Semanggang. Lepas tu saya di Sibu. Sibu dulu panggil Binatang, sekarang dia panggil Bintagau. Okey. Binatang, dulu kat Binatang sini. Sungai Jo, Binatang. Jadi ancamannya lebih di kawasan di sebelah Lepas tu sini. lepas tu saya Balik ke Semenanjung. tak ada. Saya ditugaskan untuk buat sebagai Military Intelligence Officer di Sarawak. Di Sarawak. Tugas saya di Sarawak je lah. Oh, sebahagian besar Datuk Di bertugas Sarawak lah. di Sarawak. Di Sarawak. Okey, Datuk jemput duduk kembali. Seronok bercerita dengan saya. Datuk ibaratkan saya macam anak nak dengar cerita seorang bapak ayah yang pernah menjadi tentera. Okey, dengan cabaran ketika itu, ancaman komunis kan, kita melihat Datuk ditugaskan di sempadan dan sebagainya, dan Datuk tidak menyangka kerjaya ini begitu mencabar. Maksudnya di awal tu lebih kepada excitement lah, keterujaan. Banyak excitement. Macam kita banyak tengok cerita cowboy lah. Macam tu. Begitulah. Okey. Jadi bila detik permulaan yang Datuk rasa ini satu kerjaya yang sangat berbahaya, patutlah mak ayah tahu. Lepas tu masa saya bertugas sebagai troop leader di Peninjau, tugas tak ada, kita buat road patrolling, lepas tu pergi tempat escort orang semua, tak ada mencabar, there's no challenge lah. Bila saya dimasukkan ke Military Intelligence Officer, cabaran tu start dari situ. Itu yang lagi akan di apa ni. Datuk rasa risau ataupun lebih teruja, lebih excited? Lebih excited. That is challenge lah. Macam dia takkan berlaku. That is kita plan. Itu yang seronok tu. Kita plan satu persatu. Okey, jadi itu yang menyebabkan. Itu yang mencabar tu. Kita boleh plan itu operation tu. Okey, katakan ada komunis nak datang sini hari ni, kita plan what shall our next move nak buat apa ni. Jadi tanya bos, macam bos mau tangkap, bunuh ataupun ini. Okey. Bos kata, tengoklah katanya, kalau the leader tangkap ni. Kalau tak ada leader tu simpan lah. Ya, okey. Baik. Kita nak pecahkan perbincangan ini kepada peristiwa-peristiwa besar dalam catatan pengalaman Datuk Salahuddin menjadi tentera. Okey, sepanjang bertugas ni ada peristiwa tertentu yang beri kesan mendalam kepada Datuk sehingga tahap kesihatan mental sedikit terganggu, kan? Datuk didiagnose PTSD, post traumatic stress disorder. Okey, kisah tu akan kita bincang seketika nanti, dan bila perkara itu berlaku, apa yang Datuk rasa? Adakah ini bersifat sementara ke ataupun memang terlalu memberi impact kepada. Saya mula-mula ingat benda ni sementara. Saya still benda tu. Jadi saya tak boleh perasaan tu, saya tak boleh duduk bersendirian. Bila duduk bersendirian, kalau dengan kawan tak apa, kita bercakap benda tak ada. Kalau duduk bersendirian, benda tu start
play with your mind lah katanya. Ya. Kata. Sebab kita pernah dengar PTSD ni dalam kalangan tentera Amerika yang balik dari Iraq dan sebagainya. Tapi ini saya jarang dengar daripada anggota tentera Malaysia yang bermakna pengalaman itu sangat-sangat membekas kepada diri Datuk sampai begitu sekali. Ya, because bila kau tengok sendiri dengan mata kepala kau bila kau bunuh orang tu, nyawa dia tu pelan-pelan habis. Okey. Itu yang akan create you punya simpati tu, yang simpati apa jadi. Fikirkan apalah kau buat jadi macam ni. Kalau you were to be a good person macam orang biasa macam saya ni pun kau tak akan jadi begini kan. Jadi itu yang terbawa-bawa. Lepas tu ada satu insiden yang more impact masa bila I kill orang yang mengandung lah. Okey. Itu kita simpan cerita sekejap lagi sebab saya rasa ramai yang mahu dengar tentang kisah itu. Dan sedikit Datuk sebelum kita berehat seketika dengan berhadapan dengan situasi kesihatan mental itu, dan sekarang ini Datuk boleh dikatakan pulih. Alhamdulillah. Dan bagaimana, adakah bila berkongsi cerita begini perkara itu trigger kembali? Sometimes dia boleh jadi trigger, kadang tu ada trigger jugalah. Jadi sekarang ni masa saya dah out. Masa dulu saya tak boleh tengok orang mengandung. Okey. Saya akan fikir benda tu. Lepas tu dalam orang pakai uniform. Uniform macam komunis uniform di sana. Okey, baik. Datuk, nanti kita sambung cerita. Kita lihat seketika banyak perkongsian daripada Datuk Salahuddin Abdul Muttalib, veteran Angkatan Tentera Malaysia, selepas ini dalam Suara Rakyat. Okey, kembali dalam Suara Rakyat. Itu sedikit perkongsian tentang peristiwa berdarah 13 Mei yang rentetan daripada itu tercetusnya garapan rukun negara. Baik, kita bersama dengan veteran Angkatan Tentera Malaysia, Major Besar Datuk Salahuddin Abdul Muttalib yang berkongsi pengalaman. Kita simpan cerita yang sangat membekas kepada Datuk di penghujung nanti. Sekarang ni kita nak balik pada pengalaman Datuk bertugas ketika peristiwa 13 Mei. Kalau boleh orang tak mau cerita tentang peristiwa ni sebab terlalu sensitif. Pada Datuk bagaimana? Okey, benda ni berlaku lepas saya report to unit. Unit saya di Port Dickson. Malam pagi petang 13 Mei tu kita on standby masa tu. Okey. Pasal sebelum tu ada pilihan raya. Okay. Jadi pada 13 Mei pagi petang tu dapat arahan untuk pergi ke Kuala Lumpur. Jadi satu skuadron kita daripada Port Dickson pergi Kuala Lumpur. Jadi masa itu saya punya skuadron leader Naval Siebel, Major Naval Siebel PGB juga telah pergi dulu untuk pergi ke High Street untuk buat menerima taklimat lah. Jadi trup kita orang ni, satu skuadron kita kan di bawah pimpinan Second Lieutenant masa tu, Second Lieutenant Rahman Adam. Sampai di Kuala Lumpur dekat Jalan Cochrane. Jalan Cochrane, dulu Jalan Cochrane itu main road dan masuk Kuala Lumpur, Jalan Cochrane. Satu bas dilintang di tengah jalan dan dibakar. Jadi Lieutenant Rahman dia scout troop, saya rifle troop. Dia suruh saya pergi settle di sini. So saya bawa seorang Cina
saya terus tengok banyak Cina situ, bawa seorang Cina punya trooper dengan sarjan ikut saya. So dia cakap Cina, kata kita nak masuk Kuala Lumpur, angkat bas ni Kelpi. Okey. Itu je instruction. So dia cakap Cina. Bercakap kepada yang Reuters ni. Okey, Reuters ni perusuh ni lah. Aha. Jadi dia cakap, jadi bas ni pun dia tarik. Okey. Dia siap dengan dia tow truck semua tarik keluar. Jadi kita lalu. Jadi kita lalu, kita terus pergi, kita assemble. Dulu dipanggil transit camp. Betul-betul depan Glen Eagle punya hospital sekarang ni. Okey. Ada camp askar situ. Situ. Dapat situ dapat instruction. Saya ditugaskan ke Jalan Tengku Abdul Rahman, Campbell Road dengan Kampung Baru. Campbell Road dengan Kampung Baru lah, dengan area situ. Yang lain, ada yang di Brickfield, ada yang di Keramat, ada yang di Sentul. Okey. Ya. Datuk, sebelum Datuk sambung cerita, gambar-gambar yang kita kongsi ni, adakah begitu keadaannya masa Datuk sampai? Betul. Oh. Dah terbakar, banyak ni. Jadi saya tugaskan di kampung Campbell Road dengan simpang Campbell Road dengan Jalan Tengku Abdul Rahman. Ya. Masa itu saya bila sampai tu mayat dah berlempang dah depan Odeon, panggung Odeon. Dulu panggung Odeon kat situ, sekarang tak tahu ada lagi tak. Panggung Odeon depan situ. Lepas tu saya buat patrol area situ untuk carilah apa mana yang suruh dia orang bersurai ke apa yang mana patut semua. Jadi bila lalu tu dah lebih kurang malam lah, saya ingat malam lebih kurang dalam pukul 12, pukul 1. Saya ternampak 3 orang di bawah depan Campbell Road dulu ada kedai yang sekarang ni Pertama Kompleks ya. Okey. Dekat bawah, pun tetangga. Satu family, satu husband and wife dengan anak dia kecil satu. Saya tanya dia, berapa lama duduk sini dah? Dia kata sejak tadi ada, dulu ada, asal usulnya satu baris procession katanya. Okey, perarakan berlaku. Situ jadi ejek mengejek pasal political party, ejek mengejek berlaku dan bergaduhan start. Okey. Jadi saya tanya ni family Cina ni duduk mana? Dia kata duduk jalan Air Panas, kampung Air Panas dekat Setapak. Ya. Jadi kata nak balik sana. Okey. Saya angkat dia, bawa dia naik kereta saya, tu hantar dia ke balik rumah dia lah. Ya. Jadi selamat rumah, dia menangis-nangis nak bergetar semua, takut. Jadi banyak orang kena bunuh depan nampak. Ya. Jadi saya continue lah. Jadi saya patrol lagi tempat tu. Yang mana yang suruh balik, kita balik lah. Ada yang balik, ada yang degil tu. Ada lagi lah mata situ. Ya. Jadi kita nak refrain from jangan kita nak melembak lah random gitulah. Ya. Okey, dengan pengalaman menyuraikan keadaan dan juga membantu. Saya difahamkan Datuk masih berhubung dengan anak yang diselamatkan dulu, itu. Selamatkan tu yang duduk di staf kampung tu. Saya mula-mula saya cakap dengan bapa dia, nama dia Mr. Lim. Lim. Jadi cakap dia, lepas tu dia dah meninggal. Anak dia after dia hantar pergi ke Australia, dia migrated ke Australia, lepas tu duduk sana dah, tak mau balik. Katanya masa tak balik dia takut 3 bulan lagi. Okey. Dia tengok experience dia traumatik juga. Ya, sampai begitu sekali keadaannya. Dan bila bertugas di situ, apa yang Datuk dapat lihat dan boleh katakan kepada kita yang hanya membaca dalam buku sejarah dan hanya melihat gambar-gambar seperti ini? Apa sebenarnya yang boleh kita pelajari daripada peristiwa ini? Apa pendapat saya yang dia orang cakap ini adalah satu perkauman. Saya rasa pendapat saya bukan perkauman. Ya, kalau pasal apa saya kata kalau perkauman, saya kata saya lalu jalan tu betul. Jalan Campbell Road masa tu, Jalan Tengku Abdul Rahman, Chowkit Road tu, daripada Odeon tu bawa ke hospital tu. Banyak mayat kaum Cina, kaum Melayu, banyak situ. Dekat sebelah situ kaum baru kan. Banyak. Tetapi kalau kita jalan terus lagi dekat roundabout, dulu ada roundabout bawah dekat hospital ada roundabout situ. Daripada roundabout tu bawa pergi Sentul, banyak pula India mati. Banyak India. Jadi saya kata, fikiran saya, kalau racial Melayu lawan Cina, yang macam mana India boleh mati? Kenapa kelompok lain juga mati? Okey. Lepas tu saya tanya kawan saya yang jaga Brickfield, di sana India banyak mati juga. Jadi pendapat saya ialah ini adalah satu macam political issue lah katakan. Ejek mengejek, dah bergaduh sama bergaduh, Melayu lawan Cina, Cina ada India situ, India jadi mangsa, lagi. Bukanlah kata satu grup Melayu lawan satu grup Cina. Itu
apa pandangan saya masa itulah. Ya. Selepas 1999 ya, dengan adanya rukun negara dan sebagainya, ini saya nak tanya pendapat Datuk lah ya. Setiap kali kita melewati 13 Mei pada setiap tahun, peristiwa ni akan kita kenang. Dan kita harap ia tidak berlaku. Dan kalau boleh Datuk kongsikan apa yang boleh membuatkan perkara ini biar 13 Mei 1969 saja. Jangan ada lagi selepas itu. Itulah. Lepas tu, apa saya perhatikan, start tahun 70, rukun negara rukun negara itulah yang akan mengubati semua kesulitan pengawaman ni. Jadi itu yang katakan unity ataupun perpaduan adalah mustahak di build up daripada mula, daripada bawah, daripada sekolah, daripada tadika. Build up daripada situ kata. Ini kalau you dah dulu pagi kita ada menyanyi Negaraku dekat masuk kelas dengan jadi sekarang belum balik negara. Sekarang tak ada dah. Set one parade pagi je. Dalam sekolah tak ada instill macam pelajaran mengatakan macam kerakyatan ke perpaduan punya ni. Kita kena buat dalam ni. Okey. Bermakna Datuk memang dapat melihat dan merasai kewujudan rukun negara itu betul-betul membina kembali perpaduan negara. Jangan satu kita buat rukun negara ni sebagai hearsay je tak. Ya, betul. Kita kena implement dia daripada bawah. Macam dia kata kepercayaan kepada Tuhan. Kita kena implement pada Tuhan. Tuhan mana tak kisahlah, tapi kita kena ikut betul. Kepada raja dan negara. Ada juga orang against raja. Jadi kita kena instill ke dalam yang kanak-kanak ni daripada mula, daripada asas. Pada pandangan Datuk, adakah itu satu perkara yang sukar? Barangkali ketika Datuk muda belia dan ketika itu ada ancaman komunis di dalam negara. Jadi perpaduan dan juga rasa cinta kepada negara itu lebih membuat-buat berbanding sekarang sebab kita berada dalam keadaan yang aman. Jadi penghayatan terhadap konsep rukun negara itu tidak begitu diamati, hanya kita pergi sekolah hafal semata-mata. Masa dulu, masa saya tu, regimen saya tu multiracial. Tak ada masalah pun. Yang kaum Cina, ada kaum India, ada kaum, dulu ada Serani, ada dalam tu semua campur dalam regimen saya tu. Tapi kita bila buat satu tugas untuk menentang musuh, perpaduan tu terlampau erat. Dia matlamat dia untuk mempertahankan negara daripada musuh ni. Jadi macam kita dah sebati dengan orang ni. Kalau kita boleh build macam itu, buat generasi baru ni sekarang ni, buat sama juga. Satu daripadanya saya ialah kurang apa ni lah, kurang puas hatilah dengan dalam borang kita sekarang ni. Borang-borang minta kerja ke, minta apa ni. Apa pasal kita nak tahu bangsa situ? Melayu tulis, Cina tulis, India tulis, kotik. Why? Bangsa Malaysia. Habis itu. Tahu pula kalau dia orang pergi ke England, where are you? I'm a Malaysian. Tahu pula tu. Dia cakap itu yang pertama, bukan dia cakap dia Malay ataupun Chinese. Kalau negeri yang ada di sekitar berjiran kita ni, Indonesian. Katakan take Indonesia ni. You tanya dia, what are you? I'm Indonesian. Dia tak kata dia Batak ke, dia daripada Aceh ke, ataupun dia kata dia Indonesian. Kita kena instill benda macam tu. Baik. Itu cabaran pembentukan negara bangsa tu suatu yang itu small matter tapi it carries a lot of weight. Okey. Dan kita masih lagi mencuba ke arah itu juga, dan terima kasih juga kepada Datuk kerana perkongsian ini dan pengalaman yang telah dilalui. Dan selain daripada 13 Mei, apa lagi barangkali di Semenanjung itu, ini sebelum kita ke cerita Sarawak yang meninggalkan kesan kepada Datuk. Okey. Lepas 13 Mei, saya ditugaskan ke tempat Changlun Changlun di Kedah kan. Dulu Changlun tempat yang custom sekarang ni, kita orang punya base, Reki punya base, top base atas tu. Sebelum custom tu lah. Ada satu malam tu, saya diserang, camp saya diserang oleh komunis itu. Pasal dia sudah block dia punya food supply. Dulu malam lori daripada Thailand hantar makan nak masuk ke Malaysia, ditahan di Changlun. Jadi lori tu berhenti dengan dia orang buat offload some of the ni.
Jadi situlah pertama kali saya bertempur musuh tempur situ. Di situlah saya, sebab masa itu umur saya baru lebih kurang dalam 17, 19, 20 tahun. Trying to control, cuba nak control. Orang yang 40 tahun, 15 tahun yang menangis, yang terkencing dalam lubang semua tu. Come on, let's fight. Macam satu cabaran untuk saya. Untuk mengajak mereka ni untuk bertenang dan ini. Jadi Datuk memang tidak ada sebarang ketakutan ketika itu? Tak adalah. Masa itu tak ada terasa takut lagi lah. Maksudnya, initially bila masuk tu dengan bunyi yang pertama tu, takutlah. Lepas tu, hilang begitu je lah. Dah macam imun dah lari lah. Itu yang saya pertama kali kena. Lagi satu insiden di ni, ada pada hari raya haji, pagi raya haji, kita siap dah kat camp tu nak dalam tu siaplah nak masak rendang lah apa semua tu. Pada pukul 4 pagi kita telah ditugaskan pergi ke Padang Besar. Padang Besar ada satu jambatan nama Kokma Bridge. Kokma Bridge tu sambung daripada Kangar nak pergi ke nak pergi ke Thailand. Jambatan dia pecah oleh komunis. Yalah, tak rasa takut. Kita orang yang pertama sekali, saya yang satu trup yang pertama sekali kat situ. Jambatan tu dah pecah lah. Jadi tak rasa takut. Kita sudah lalu jalan 2-3 kali atas tu. Lepas bila datang engineer daripada Taiping datang, engineer tengok tu, bom tu masih ada yang tak meletup lagi. Kalau saya terpijak lah apa, kita orang jalan lama lah. Tapi macam mana tu tak meletup lagi, ada bom atas lagi. Ini tidak sempurna lah letupan itu. Datuk, kalau saya boleh tanya, Datuk berdepan dengan komunis kan, bagaimana mereka ni sebenarnya dari segi tingkah laku mereka? Adakah sentiasa suspicious sesama ni ataupun kadang-kadang nampak macam baik dan sebagainya? Dia punya dia orang nampak macam itu, tapi dia punya ideologi itu kuat. Okey. Dia punya build on ideology, ideologi hatred, marah kepada kerajaan Malaysia, kerajaan Malaysia. Itu yang build up dia punya inspiration tu. Ya. Jadi saya banyak tanya dia masa saya banyak komunis yang saya ni, komunis yang di Sarawak. Di sini saya tak berapa banyak lah. Saya experience saya di Semenanjung tak berapa banyak. Tapi di Sarawak, ya. Jadi adakah ada nampak perbezaan sebelum kita masuk cerita di Sarawak ni? Lain beza dia. Lain. Dia punya lagi satu ideologi dia. Di Sarawak, dia punya ideologi dia lain. Yang di Semenanjung, ideologi dia lain. Matlamat dia pun lain. Aim dia. Di Sarawak, dia ditubuhkan untuk menentang penubuhan Malaysia. Di Semenanjung, dia bertentang untuk mengiktirafkan Parti Komunis Melaya. Dia punya itu berbeza. Jadi dia punya yang Sarawak punya more on Mao Zedong method. Whereas yang di sini more on Russian punya Lenin and Stalin punya. Jadi buku merah Mao Zedong tu di Sarawak lah. Di Sarawak banyak. Jadi ada perbezaan yang ketara di situ. Baik. Dan alang-alang kita masuk teruslah cerita tentang Sarawak ni, Datuk, sebab katanya 2/3 daripada khidmat Datuk di sana. Dan tak kala dihantar untuk bertugas di Sarawak, adakah Datuk rasa itu cabaran baharu ataupun ini yet another task ke? Lepas tu, masa saya di sini, masa saya dekat Semenanjung ni, saya dah telah dilatih sebagai perisikan. Jadi saya ditukarkan Sarawak sebagai pegawai perisikan tentera di Sarawak, ataupun MIO. Jadi kita punya office dekat Police Headquarters. Jadi branch dia dalam itu dipanggil E7, E7. Saya ditugaskan mula-mula dekat Lundu, Sarawak. Lundu, Sarawak pada awal tahun 72. Saya terus pergi Sarawak dulu dekat ni. Sebelum tu saya dekat Semanggang. Semanggang. Lepas tu Semanggang Semanggang ada MO lain, hantar saya di Lundu pada tahun 71. Situlah saya duduk di Lundu dan banyak experience saya dekat Lundu lah. Kita nak berat seketika. Kalau boleh penerbit, saya nak tunjukkan, kita kongsi kepada penonton satu gambar. Ada 3 individu dalam gambar tu. Dan kalau boleh kita tunjuk sekarang lah sebagai teaser kepada penceritaan Datuk ni. Dan menurut Datuk katanya gambar tu gambar anggota komunis yang telah menyerah diri. Adakah itu salah satu daripada koleksi? Yang mana? Yang ketika bertugas di Sarawak untuk menangkap pemimpin para
Okey, nanti kita kongsikanlah sebab Datuk banyak kongsi gambar dengan kami, nanti kami tunjuk kepada anda. Dan ini antara pengalaman Datuk Salahuddin berdepan dengan komunis di Sarawak dan bagaimana mengendalikan situasinya dan yang memberi kesan kepada kesihatan mental Datuk selepas ini kita kongsi dalam Suara Rakyat. Kalau Datuk ada satu gambar yang Datuk. Okey, kembali dalam Suara Rakyat dan kita masih lagi bersama dengan veteran Angkatan Tentera Malaysia, Major Besar Datuk Salahuddin Abdul Talib. Kisah pengalaman yang cukup luar biasa yang dikongsikan. Datuk, kita nak cerita tentang Sarawak tadi, sedikit perkongsian tentang ancaman komunis di Sarawak dan Datuk dah berkongsi memaklumkan tentang ideologi yang berbeza dengan komunis Semenanjung kan. Ada Datuk berikan kami beberapa gambar dan kami melihat gambar tu lebih kurang ini ketika bertugas lah. Rupa-rupanya gambar yang ini, yang in particular, yang di belakang tu anggota komunis. Yang ini dengan itu. Yang di depan ini dengan yang di belakang itu. Bagaimana mereka boleh berada dalam gambar bersama dengan... Dia masa ini satu operation kita buat. Operation ini saya kalau tak salah saya ini Operation Teliti 2. Teliti 2 Okey. Jadi yang ini yang baru menyerah diri. Okey, mereka menyerah diri. Okey, dan adakah mereka diambil untuk membantu tugasan? Lepas menyerah diri itu, jadi pihak Special Branch masa tu sudah initially dia orang sudah interrogate lah, sudah soal siasat. Lepas habis soal siasat, jadi masa itu bos saya dapat information tu mengatakan satu ketua komunis dengan isteri dia akan datang ke satu tempat untuk mengantar isteri dia bersalin. Baik. Jadi your job, dia kata, intercept, tangkap, to capture these two alive. Tangkap hidup-hidup. Lepas tu, fikiran saya pun, fikir juga, dia orang ni ada senapang. Ada apa, takkan anak ayam kalau nak tangkap pun susah dia lari kan. Jadi macam ini manusia. Jadi dia kata, by hook or by crook, katanya, bos saya masa tu Tan Sri Yuan Yat Leng. Dia punya assistant, Major Maulud, who later, lepas tu jadi Lieutenant General Head of Military Intelligence. Dia almarhum dah. Lepas tu saya kata okey, saya take the challenge lah. Masa tu saya duduk kat Lundu. Saya kena pergi straight ke Semanggang. Pergi ke Semanggang lebih kurang dalam traveller lebih kurang dalam 8 jam gitu. Pasal dulu jalan ni teruk lagi, bukannya ada ni. Ini pergi bersama dengan mereka juga? Belum lagi. Saya seorang. Baik. Jadi saya bawa kereta lah seorang pergi sana. Lepas sampai di Semanggang, saya jumpa situ DBSO dia, nama dia Bobby Ong. Saya ingat lagi nama dia Bobby Ong, DBSO, District Special Branch. Cakap, your people, dia kata you dah dapat dia punya arahan, it's all yours. Jadi saya panggil, saya tanyalah, tanya soalan ni, ni. Macam mana, berapa orang, apa senjata dia pakai, apa dia bawa, apa barang makan, macam mana dia jalan. Lepas tu, saya telefon masa tu handphone tak ada. Semua pakai phone biasa ni. Jadi call saya punya bos, kata Major Maulud ni, dia kata takkan kau tak boleh tangkap perempuan mengandung katanya. Dia kan nak lari pun. Yalah, okeylah, cubalah. Lepas tu kita masuk malam itu juga kita masuk. Masa tu 4 ranger ada di Wong Padong, dekat Lundu juga, dekat Semanggang juga, Wong Padong. Cuba buat decoy. Masa tu dia punya CEO Lieutenant Colonel siapa nama Serani lah. Lepas tu dia Tan Sri Hamid Bidin punya anak. Tan Sri Hamid Bidin tu general dulu. Anak dia Azmi Hamid Bidin. Masa tu IO.
Saya discuss dengan dia. So dia bawa satu Land Rover, jalan terus ke Semanggang. Okey. Daripada Rumah Padang ke sana. Saya akan pergi ke arah Inkelili. Jadi split. Jadi conceal the movement tu akan di Pergerakan Datuk kira senyap lah. Tak tahu dia. Jadi baik. kita pun naik Land Rover pun, Land Rover bukan Land Rover askar. Tak ada ni. Land Rover tu color kelabu je. Macam estate. Ya. Tiba tengah jalan, kita turun lah. Lebih kurang dalam pukul 4 pagi, turun. Masa 4 pagi tu lah yang saya masuk lautan sikit. Yang saya diarahkan untuk rendam badan saya. Saya cakap tadi tu. Rendam badan saya. Dalam lebih kurang dalam 2 jam, 3 jam gitu. Nak hilangkan bau-bau badan saya daripada baju kita ni kan dengan breeze, dengan apa, dengan ada wangi kan. Jadi dia orang boleh bau. Jadi katanya mereka boleh bau dari jarak 1 kilometer. 500 tu senang. Pasal hidung dia dah ada macam binatang dah. Dah lama sangat dalam lautan. Ya. Apa saya bau asing tu dia boleh tahu lah. Jadi Datuk kena rendam berendam. Lah rendam dia, so buang bau-bau tu. Ini arahan daripada dia lah. Ya. Jadi masa masuk tu, 2 komunis yang baru surrender, 1 interpreter. Okey. Dan interpreter ni adalah Dia komunis dulu. komunis juga. Tapi dah menyerah lama dah. Oh, okey, baik. Dia panggil dia SDO, dia panggil dulu, Special Duty Officer. Okey. Jadi dia yang boleh cakap pasal cakap Cina di Sarawak lain daripada Semenanjung. Dia tak cakap Cantonese, tak cakap Hokkien, dia cakap Teochew. Teochew orang tak faham pun, saya tak faham. Lepas tu lagi satu tu surrender juga, tapi surrender dia lebih kurang 3 bulan lebih awal lah. Okey. Jadi bila kita duduk, itulah gambar yang kita tangkap tadi tu. Masa kita duduk rehat tunggu ni. Jadi pakaian semua pakaian komunis, barang semua pakaian komunis. Saya pun pakai komunis. Ni. Wow. Tak ada bantuan daripada apa semua. Tak ada askar, tak ada bantu semua. Maknanya ketika itu Datuk bersama dengan anggota komunis yang telah menyerah ni bersendirian untuk menjalankan tugas itu je. menangkap pemimpin paraku ni. Namanya Fan Si Hiong dan Ho Yin, isterinya. Okey. Dia komander 330. Baik. Combat dia panggil combat unit 30 ni, combat unit yang paling kuat sekali di dalam grup tu. Okey. Di combat unit paling kuat sekali. Fully armed. Jadi bila saya tanya dia apa senjata pakai, suami dia Fan Si Hiong ni bawa AK-47. Okey. Isteri dia bawa LE rifle dengan pistol satu, dengan satu macam stand gun. Stand gun, ya. Tapi isteri dia ni dalam grup tu, isteri dia sebagai treasurer. Macam bukan duit lah. Bukan duit nak bagi semua tu, bukan duit, dan adalah barang-barang lain semua tu. Ya. Itu. Jadi kita trace lah. Masa dulu communication dalam hutan dengan komunis, tak ada wireless set, tak ada handphone, tak ada apa. Dia menggunakan dead letter box. Okey. Dead letter box dipanggil DLB. Macam kita jalan satu tempat, ada prominent tempat tu lah. Katakan ada pokok, satu pokok besar tumbang atas dalam melalui sungai. Okey. Dia letak surat di bawah tu. Dan semua orang tahu dah. Leader dia tahu. Okey, baik. Jadi ni one of the yang surrender tadi, one of dia punya scout yang tahu di mana-mana ni. Dead letter box tu lah. Dead letter box tu. Serupa juga yang sana tu, Fan Si Hiong tu tahu. Jadi macam kita jalan ni, jumpa satu tiang macam ni. Dia letak bawah tu. Jadi kita baca surat tu. Jumpa saya tiang lagi satu. Dead letter box tu. Kita carilah macam so far dia jalan. Jumpa. Oh, maknanya maklumat tu dalam satu surat tu tak diberi sepenuhnya. Tak ada. Satu sedikit demi sedikit demi pergi sedikit. Target nombor 1. Kita pergi di LB nombor 1. Situ ada surat lagi. Okey, pergi nombor 2. Di mana kita jumpa. Jadi dia maintain secrecy tu. Baik. Rahsia tu disimpan. Okey. Datuk, sebelum Datuk teruskan cerita, bagaimana Datuk berletakkan sepenuh kepercayaan kepada mereka ni anggota komunis walaupun dah menyerah diri, the trust that you give them itu bagaimana, sejauh mana? Saya terpaksa lah. Bukannya kata trust, saya tak percaya juga. Ya. Lepas tu kata ni, saya yang baru menyerah tu, dia bawa senapang. Okey, saya tak bagi dia peluru. Dan tak bagi dia parang. Pisau ke parang saya tak bagi. Dan 2 tu lah. Yang lagi 2 tu pasal itu dah lama dia kerja dengan tu, SDO tu dah lama dia okey, yang satu dah lama. Jadi yang ni ada peluru lah, tapi limited lah. Yang saya bawa banyak sikit peluru. Jadi saya takut malam-malam ada orang dikerat, saya duduk dalam tu, siapa tak tahu saya tengah tidur. Ya, itulah dia. Saya seorang. Yang lain tu semua dia. Jadi kita jalan lah. Sampai kita masuk Pekan Inkelili, dapat satu surat dekat Simpang 3 Inkelili tu. Dekat Simpang 3 Inkelili tu, bila dapat surat tu, dia kata pergi ke satu ladang, ladang kelapa sawit, jumpa orang tu akan uruskan.
Jadi saya hantar orang sana ni pergi jumpa. Bila jumpa orang tu, dia cakap kau duduk kat sana dekat tepi kolam tu, di situ. Saya akan bawa orang. Jadi makanan dia bagilah. Orang ni. Dalam hutan pula makanan ni tak ada. Kita tak bawa makanan ni. Jadi dekat dengan DLB ni ada mengatakan makanan ada di tempat sini. Sekian tempat. Jadi kita pergilah. Kuih dalam tanah tu. Dapatlah ada beras, ada macam sardin ada kadang ada babi pun ada. Ya, daging babi ada. Daging babi tu dia boleh tahan setahun. Okey. Dia buat macam mana? Ambil daging babi tu dia gaul dengan garam. Garam, tanam. Lepas tu potong sikit gaul balik, tutup. Okey. Itu dia boleh tahan lama. Itu saya tengok benda tu. Ya. Dan saya faham Datuk memang tak sentuh tu lah dan makan macam mana Datuk? Saya sebelum masuk tu saya adalah bawa sikit lah macam itu saya makan nasi. Masa nasi kita masak sendiri sana. Okay. Jadi dia makan sekali saja. Dia orang ni makan, kita tidur pukul 10, bangun pukul 5 pagi masak terus makan situ. Habis. Okey. Makan sampai habis. Tak tahu bila nak makan lagi lah. Kalau mati tak makan lah. Lepas tu baru start jalan. Itu dia motif tu. Dia punya kepala tu. We don't know when your next meal is. Makan sehingga habis. Makan sebab tak tahu bila lagi lepas tu nak makan. Okey. Kalau sempat makan, tak sempat. Baik. Tak adalah. Datuk, saya ada 5 minit je dengan Datuk. Okey, sekarang kita apabila berdepan dengan Fam dan isterinya tu. Fam Zihong dan isterinya. Okey. Mula-mula saya punya planning ada saya ikatkan ibu kaki saya ke jalan dan melentangkan dia. Okey. Bila terlanggar tu saya terjun ke atas. Itu tujuan dia. Yang sini standby. Pasal dia orang dua ni taat setia dia berbelah pagi lagi. Oh, sebab dia baru saya tak tahu yang dia ni taat pada saya atau taat pada bos lagi. Dia tak akan tolong dia. Dia akan duduk diam-diam situ. Jadi macam mana entah Fansion tu dah langkah tali tu. Okey. Dan isteri ini dia gelap, kadang gelap. Gelap. Pukul 12 malam. 12 malam. Bila isteri dia pula terlanggar. Bila isteri terlanggar, kaki saya tarik, tengok dia berdiri depan. Tak sampai pun sedengka ni. Saya tengok gini. Termasa tu, panik pun ada. Saya tertaruh submachine gun saya tu ke automatik. Bila automatik tekan sekali, peluru habis. Okey. Automatik, habislah sekali peluru. Jadi, terlampau dekat, peluru tu laju 2,700 kaki satu saat. Dia tembus. Faham. Tembus faham. Dan isteri dia ada kena jugalah. Jarak dia lebih kurang kita ni lah. Dekat lagi pun. Dekat lagi. Terlampau dekat. Tak sempat saya nak ni. Saya ambil senapang saya. Peluru dah habis. Saya pukul dengan tengkuk dia dengan senapang saya ni. Senapang saya melayang. Terbang. Yalah, licin. Punya kuat. Dia jatuh. Choice lain satu, parang lah. Pasal dia orang ni tak akan tembak dia bila saya ni. Pasal nak tangkap, tak akan tembak lah. Jadi, saya gunakan parang. Itu saya slash yang isteri dia dulu. Baru slash dia punya suami. Maknanya dibunuh isteri dulu kemudian. Lepas masa itu dia tengah, pasal dia shock kena peluru banyak tu. Dia tembak juga tapi tak at random lah. Tak kena lah. Gitu je. Itu yang bila saya baca kisah ni katanya bila Datuk melepaskan tembakan menggunakan submachine gun tu, dia tak rebah sebab terlalu laju peluru tu tembus dan kena kepada isterinya. Okey. Dan ini ketika saat yang betul-betul memberi kesan kepada emosi Datuk. Emosi saya tu. Yang isterinya. Besok isteri dia bila mana tu saya tengok pemikiran saya yang pertama dia mengandung, isteri dia mati. Anak tu tak bersalah. Yang salah mak bapak dia. Jadi patutkah saya bunuh anak ni sekali? Itu yang start playing saya punya ni. Lepas tu habis tembak tu, saya tengok sampai dia habis ni. Lepas tu saya kata, ambil lah apa barang kau nak situ. Jadi ada satu orang tu, ada yang SDO dia tanya. Dia tanya, you tak mau souvenir kan? Dia macam ni. Itu saya ambil jam tu. Jam suami dan jam isteri dia. Sebagai kira kenang-kenang lah gitu. Okey, jadi itu yang ada saya sampai sekarang saya simpan jam tu. Dan pada masa itu juga yang beri kesan kepada Datuk. Dan itu yang last itu. Lepas tu saya balik, saya kena trauma. Jadi ini kita nak kongsikan juga gambar jam yang itu jam dia. Yang Datuk isteri dia punya lah kanan. Okey. Dan
bila Datuk diminta untuk berkongsi pengalaman, ini antara cerita yang Datuk akan berikan. Yes. Ya. Dan apa yang Datuk harap daripada cerita ni kepada mereka yang mendengar ni? Yalah, katakan Kita bercakap tentang peperangan, tentang ancaman kan? Ya. penentangan dengan kerajaan tak ada maknanya lah untuk melawan kerajaan yang ada sekarang ni, tak ada maknanya. Ideologi saja dengan ideologi di kepala tak akan menang satu peperangan. Kita tengoklah dalam dunia sekarang ni, di mana sekarang ni dalam dunia ni negara komunis. Cari lah. Russia dah habis dah. Komunis China dah habis dah. Dia tak ada dah. Dia jadi open lah sekarang. Tak ada. Komunis ideologi ni tak akan boleh berkembang. Itu kalau yang orang ni ingat nak upbringingkan komunis balik, forget, dia lupakanlah. Baik. Mana di Semenanjung pun Bentakan Senjata tahun 1989, kemudian Sarawak menyusul selepas itu tahun 90 ya. Ya, itulah dia. Banyak lagi cerita kalau ikutkan Datuk dapat kongsikan. Sarawak ni dua phase ya. Dua fasa ya. Satu 74. Satu earlier, lepas tu pasal yang satu grup ni ada satu orang dia tak setuju untuk menyerah diri. Menyerah diri. Okey. Satu Wong Kicok sedera, yang Sibu punya grup tak serah. Lepas tu baru serah. Baik. Datuk, terima kasih banyak-banyak datang dan berkongsi cerita ni. Semoga kita mengambil pedoman dan juga iktibar daripada apa yang berlaku. Keamanan ni harus kita pelihara. Dia tak perlu melalui cabaran seperti mana Datuk lalui untuk generasi sekarang ini. Dan kita ucap semoga Datuk terus kena kesihatan yang baik dan dapat terus berkongsi cerita ni untuk pedoman kita bersama. Sekian dahulu Suara Rakyat. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya Ali Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.